Pernahkah anda rasa semakin kuat anda cuba, semakin jauh impian anda rasa? Anda telah melakukan segalanya. Anda menulis matlamat, anda membuat papan visi, anda bekerja lebih masa, anda memaksa diri anda untuk berfikir positif. Tetapi realiti yang anda inginkan masih seperti bayang-bayang di ufuk. Sentiasa lari apabila anda cuba mendekatinya. Anda terperangkap dalam satu kitaran yang meletihkan. Usaha, harapan, kekecewaan dan kemudian usaha yang lebih kuat. Bagaimana jika saya katakan bahawa seluruh pendekatan ini, pendekatan yang diajar oleh masyarakat kita tentang kerja keras dan perjuangan, sebenarnya adalah sebab mengapa anda belum mencapai apa yang anda mahukan? Bagaimana jika kunci untuk membuka realiti impian anda bukanlah dengan menambah lebih banyak usaha, tetapi dengan mengurangkan sesuatu dari dalam diri anda? Inilah kebenaran yang radikal, yang disokong oleh kedua-dua kebijaksanaan kuno dan fizik kuantum moden. Alam semesta tidak bertindak balas terhadap tahap perjuangan anda. Ia bertindak balas terhadap tahap getaran anda, tahap penjajaran anda. Kekuatan terbesar anda bukanlah dalam tindakan anda, tetapi dalam keadaan kewujudan anda. Hari ini, kita akan membongkar satu prinsip yang akan mengubah cara anda melihat proses manifestasi selamanya. Ia dipanggil prinsip kesederhanaan. Prinsip ini menyatakan bahawa realiti yang anda inginkan tidak dicipta melalui kerumitan, keinginan yang membara, atau usaha yang tidak henti-henti. Sebaliknya, ia muncul apabila anda mencapai keadaan kesederhanaan dalaman yang mendalam. Ia adalah tentang mengurangkan rintangan dalaman, bukan meningkatkan daya luaran. Bersiaplah kerana apa yang akan anda pelajari hari ini akan mencabar setiap kepercayaan yang anda ada tentang bagaimana realiti berfungsi. Anda akan faham mengapa kurang sebenarnya lebih berkuasa dan bagaimana dengan menjadi lebih ringkas, anda menjadi magnet yang tidak dapat dihalang untuk semua yang anda inginkan. Prinsip kesederhanaan adalah sangat mudah tetapi sangat mendalam. Semakin sedikit rintangan dalam medan tenaga anda, semakin cepat realiti pilihan anda runtuh menjadi bentuk fizikal. Mari kita huraikan ini. Apakah sebenarnya rintangan? Rintangan bukanlah kemalasan atau kekurangan tindakan. Rintangan adalah keadaan tenaga dalaman. Ia adalah gabungan antara keinginan anda dengan keraguan, ketakutan, pemikiran berlebihan dan keperluan terdesak untuk mengawal bagaimana dan bila sesuatu itu akan berlaku. Apabila anda menginginkan sesuatu dengan terdesak, anda sebenarnya menghantar dua isyarat yang bercanggah kepada medan kuantum. Isyarat pertama ialah, saya mahukan ini. Tetapi isyarat kedua yang jauh lebih kuat ialah, saya tidak memilikinya sekarang dan saya takut saya tidak akan pernah memilikinya. Getaran ketakutan dan kekurangan inilah yang menjadi rintangan. Ia seperti cuba memandu kereta dengan satu kaki di atas pedal minyak dan satu lagi di atas brek. Anda membakar banyak tenaga tetapi anda tidak bergerak ke mana-mana. Untuk memahami mengapa kesederhanaan begitu berkuasa, kita perlu melihat model realiti kuantum. Ahli fizik seperti David Bohm mencadangkan bahawa realiti yang kita lihat, yang dipanggilnya medan eksplisit, hanyalah satu unjuran daripada medan yang lebih dalam dan tidak kelihatan yang dipanggil medan implisit. Bayangkan medan implisit ini sebagai lautan tenaga yang mengandungi semua kemungkinan realiti yang wujud secara serentak. Kesihatan yang sempurna, kekayaan yang melimpah, hubungan yang penuh kasih sayang, kerjaya impian anda, semuanya sudah wujud sebagai potensi gelombang dalam lautan kuantum ini. Anda tidak perlu mencipta realiti ini dari awal. Tugas anda adalah untuk memilih atau menala ke dalam realiti yang anda inginkan dari medan ini. Bagaimana anda menala? Bukan dengan usaha tetapi dengan penjajaran getaran,
Getaran anda yang ditentukan oleh keadaan emosi dan kepercayaan anda bertindak seperti dial pada radio. Apabila getaran anda sepadan dengan getaran realiti yang anda inginkan, realiti itu akan muncul dalam pengalaman anda. Ini adalah undang-undang resonance. Apabila anda berada dalam keadaan kesederhanaan, bebas daripada keraguan dan ketakutan, getaran anda menjadi bersih, jelas dan koheren. Anda menghantar satu isyarat tunggal yang kuat ke medan kuantum, menjadikannya mudah bagi alam semesta untuk memadankan anda dengan kemungkinan yang telah anda pilih. Masalahnya, majoriti daripada kita tidak menghantar isyarat yang bersih. Kita hidup dalam keadaan konflik dalaman yang berterusan. Fikiran sedar kita mengatakan ia mahukan kelimpahan, tetapi minda separa sedar kita, yang mengawal 95% daripada tingkah laku kita, dipenuhi dengan program-program dari zaman kanak-kanak yang mengatakan kita tidak layak, bahawa wang sukar dicari, atau bahawa kita perlu berjuang untuk setiap sen. Neuroscience telah menunjukkan bahawa minda separa sedar ini adalah gudang memori emosi. Setiap kali anda merasa tidak cukup baik, setiap kali anda diberitahu bahawa anda perlu bekerja lebih keras, ia direkodkan sebagai satu program. Program-program ini berjalan secara automatik di latar belakang seperti perisian komputer. Dan inilah yang mewujudkan apa yang saya panggil gelung usaha. Gelung usaha adalah kitaran bawah, sedar, di mana anda percaya anda mesti mendapatkan ataupun layak menerima apa yang anda inginkan melalui perjuangan dan pengorbanan. Ia berpunca daripada kepercayaan teres bahawa anda pada dasarnya tidak lengkap atau tidak layak. Jadi, anda cuba untuk membuktikan nilai anda kepada alam semesta dengan bekerja lebih keras, memaksa hasil dan sentiasa bimbang. Tetapi, dari perspektif kuantum, gelung ini adalah malapetaka. Ia menjana medan tenaga yang sangat tidak koheren, penuh dengan statik. Anda memberitahu alam semesta, saya mahu kejayaan. Tetapi pada masa yang sama, tenaga anda menjerit, saya tidak percaya saya layak menerimanya, jadi saya mesti menderita untuk mendapatkannya. Alam semesta tidak tahu bagaimana untuk bertindak balas terhadap isyarat yang bercampur baur ini. Ia seperti cuba memuat turun fail dengan sambungan internet yang tidak stabil. Proses itu akan tersekat, lambat atau gagal sama sekali. Memecahkan gelung ini bukanlah tentang melakukan lebih banyak perkara. Ia adalah tentang menjadi lebih. Ia adalah tentang mengalihkan identiti anda dari seseorang yang sentiasa mencuba kepada seseorang yang sudah ada. Jadi, bagaimana kita mencapai keadaan kesederhanaan dan penjajaran ini? Jawapannya terletak pada ajaran seorang ahli mistik bernama Neville Goddard yang meringkaskannya dalam satu frasa yang kuat. Andaian keinginan telah dipenuhi. Ini bukan pemikiran positif. Ini adalah anjakan identiti yang radikal. Ia adalah tentang memasuki keadaan perasaan yang seolah-olah doa anda telah pun dimakbulkan. Ia adalah kepastian yang tenang, bersih dan terkandung di dalam badan bahawa apa yang anda inginkan sudah pun menjadi milik anda dalam realiti yang tidak kelihatan. Keadaan ini adalah kesederhanaan yang paling murni. Tiada lagi keinginan yang terdesak. Tiada lagi keraguan. Tiada lagi persoalan bagaimana atau bila. Hanya ada pengetahuan yang tenang. Isyarat dalaman yang koheren inilah yang dicerminkan oleh medan kuantum. Di sinilah kita mesti membezakan antara dua jenis tumpuan. Pemerhatian kuantum dan pengawasan. Pemerhatian kuantum yang sebenar yang meruntuhkan gelombang kemungkinan menjadi zarah realiti adalah tumpuan dalaman. Ia adalah pemerhatian terhadap perasaan anda, emosi anda. Ia adalah tentang memegang perasaan keinginan yang telah dipenuhi di dalam diri anda. Tidak kira apa yang berlaku di dunia luar. Sebaliknya, pengawasan adalah tumpuan luaran.
Ia adalah tindakan sentiasa memeriksa realiti 3D anda untuk mendapatkan bukti. Anda menghantar email dan kemudian menyemak peti masuk anda setiap 5 minit. Anda pergi temu duga dan kemudian memeriksa telefon anda tanpa henti untuk panggilan. Tindakan ini mungkin kelihatan proaktif, tetapi dari segi tenaga ia adalah bencana. Setiap kali anda memeriksa, anda sedang menyiarkan satu mesej yang sangat kuat kepada alam semesta. Saya tidak percaya ia benar-benar akan datang. Pengawasan adalah penyiaran ketidakpercayaan. Ia memperkenalkan keraguan ke dalam medan anda, mencemarkan isyarat anda dan melambatkan proses manifestasi. Jalan keluar daripada perangkap ini adalah dengan membuat anjakan yang mudah tetapi mendalam. Daripada mencari tanda-tanda di luar, jadilah tanda itu sendiri. Jangan cari bukti, jadilah bukti. Hayati perasaan realiti yang anda inginkan dengan begitu sepenuhnya, sehingga ia menjadi lebih nyata daripada keadaan semasa anda. Apabila anda mencapai tahap keyakinan dalaman ini, dunia luar tidak mempunyai pilihan selain menyusun semula dirinya untuk memadankan cetakan biru dalaman yang baru. Mari kita mendalami sains di sebalik mengapa keadaan dalaman yang ringkas dan koheren ini begitu berkuasa. Penyelidikan dari institut seperti HeartMath telah membuktikan kewujudan apa yang dipanggil koheren jantung otak. Apabila anda mengalami emosi yang positif dan tinggi seperti kesyukuran, kegembiraan dan penghargaan, jantung anda berdegup dalam irama yang lebih teratur dan koheren. Irama ini menghantar isyarat yang kuat kepada otak anda, menyegerakan kedua-duanya ke dalam keadaan harmoni. Apabila jantung dan otak anda berada dalam keadaan koheren, ia menghasilkan medan elektromagnet yang sangat kuat dan teratur yang terpancar dari badan anda. Medan ini yang boleh diukur beberapa kaki di sekeliling anda adalah pembawa niat anda. Ia adalah bahasa yang difahami oleh medan kuantum. Keadaan dalaman yang ringkas, bebas daripada konflik emosi seperti keraguan dan ketakutan, secara literal mencipta tanda tangan elektromagnet yang jelas dan berkuasa. Inilah mekanisme biologi di sebalik menghantar isyarat yang jelas kepada alam semesta. Sekarang, bandingkan ini dengan apa yang berlaku apabila anda terperangkap dalam gelung usaha. Apabila anda beroperasi dari ketakutan, kekurangan dan tekanan, jantung anda berdegup dalam irama yang tidak menentu dan tidak teratur. Ini menghantar isyarat yang huru-hara kepada otak, mewujudkan keadaan tekanan biologi. Medan elektromagnet yang anda hasilkan menjadi tidak koheren dan bercelaru, penuh dengan statik. Usaha yang lahir dari ketakutan mencipta getaran yang herot benyot. Walaupun anda cuba menumpukan perhatian pada matlamat anda, tenaga asas anda menyiarkan mesej perjuangan dan ketidakpercayaan. Inilah sebabnya mengapa dua orang boleh melakukan tindakan yang sama, persis, tetapi mendapat hasil yang sama sekali berbeza. Seorang bertindak dari keadaan penjajaran dan keyakinan yang tenang, dan tindakannya menjadi sangat berkesan. Seorang lagi bertindak dari keadaan terdesak dan ketakutan, dan tindakannya menemui halangan di setiap selekoh. Isu utamanya bukanlah tindakan itu sendiri, tetapi keadaan tenaga dari mana tindakan itu berasal. Ini membawa kita ke bidang epigenetik, yang menunjukkan bahawa keadaan emosi kita, medan tenaga kita menghantar isyarat kepada sel-sel kita, mengaktifkan atau menyaktifkan gen tertentu. Apabila anda secara konsisten menghayati emosi realiti masa depan anda secara literal mengubah biologi anda untuk menjadi orang yang sudah hidup dalam realiti itu. Anda tidak hanya menarik masa depan anda menjadi orang itu pada tahap selular. Ini melangkaui pemikiran positif. Ini adalah penjelmaan biologi. Dalam eksperimen celah ganda yang terkenal dalam fizik kuantum, saintis mendapati bahawa
Zarah-zarah wujud dalam keadaan gelombang kemungkinan sehingga ia diperhatikan. Kesedaran pemerhati adalah apa yang meruntuhkan gelombang itu menjadi satu realiti yang pasti. Tumpuan anda yang koheren, yang lahir dari keadaan kesederhanaan dalaman, adalah tindakan pemerhatian yang memilih satu realiti daripada lautan kemungkinan yang tidak terhingga. Dari perspektif rohani, ajaran kuno seperti Vedanta telah lama menyatakan Aham Brahmasmi, aku adalah alam semesta. Ini bukan metafora, ia adalah kenyataan fizik. Keadaan dalaman anda tidak terpisah dari realiti luaran. Ia adalah penyebabnya. Dengan menyederhanakan dunia dalaman anda menyelaraskan diri anda dengan kuasa penciptaan alam semesta itu sendiri. Bagaimana kita mengintegrasikan prinsip yang mendalam ini ke dalam kehidupan seharian kita? Ia bermula dengan anjakan identiti yang sedar. Anda mesti berhenti melihat diri anda sebagai seseorang yang sedang mencuba untuk mewujudkan dan mula melihat diri anda sebagai seseorang yang sudah memiliki. Ini bukan tentang menipu diri sendiri. Ini tentang memahami bahawa dalam medan kuantum, ia sudah pun menjadi milik anda. Langkah pertama yang paling praktikal ialah belajar untuk mengenali dan keluar dari gelung usaha. Sepanjang hari anda, perhatikan saat-saat di mana anda merasa sedang menolak, memaksa, berjuang atau tertekan tentang matlamat anda. Apabila anda merasakan tenaga itu, berhenti. Ambil nafas dalam-dalam dan tanya diri anda satu soalan mudah. Adakah tindakan yang akan saya ambil ini datang dari kejelasan atau ketakutan? Adakah ia datang dari inspirasi atau dari keputusasaan? Tindakan yang lahir dari kejelasan dan penjajaran terasa ringan, mudah dan semula jadi. Tindakan yang lahir dari ketakutan terasa berat, terpaksa dan meletihkan. Belajarlah untuk membezakan kedua-duanya. Jika ia terasa seperti perjuangan, ia mungkin isyarat bahawa anda berada di luar penjajaran. Kadang-kadang, tindakan yang paling berkuasa adalah tidak melakukan apa-apa. Untuk duduk diam, menyambung semula dengan perasaan keinginan yang telah dipenuhi dan menunggu sehingga tindakan yang diilhamkan datang kepada anda. Ini memerlukan kepercayaan. Kepercayaan bahawa alam semesta sedang menyusun butiran untuk anda. Anda juga perlu melepaskan keterikatan anda pada garis masa yang tegar. Keperluan untuk mengetahui bila adalah satu bentuk rintangan yang besar. Ia menandakan kekurangan kepercayaan. Apabila anda benar-benar menghayati andaian bahawa ia sudah selesai, soalan bila menjadi tidak relevan. Adakah anda sentiasa bertanya bila matahari akan terbit esok? Tidak, anda hanya tahu ia akan berlaku. Itulah tahap keyakinan yang perlu anda capai. Jadi, inilah cabaran saya untuk anda. Untuk 24 jam akan datang, amalkan satu perkara. Setiap kali anda memikirkan impian anda, jangan tanya bagaimana ataupun bila. Sebaliknya, ambil masa seminit untuk benar-benar merasakan kesyukuran seolah-olah ia sudah pun berlaku di sini dan sekarang. Kongsikan di ruangan komen di bawah apa satu perasaan yang akan anda amalkan. Adakah ia kelegaan, kegembiraan, kebebasan atau keamanan? Cabaran terbesar yang akan anda hadapi dalam perjalanan ini ialah jurang masa. Anda mula menghayati keadaan kewujudan yang baru, anda merasa hebat, anda berada dalam penjajaran, tetapi anda melihat sekeliling dan dunia 3D anda kelihatan sama seperti sebelumnya. Inilah saat di mana 99% orang berputus asa. Mereka membuat kesimpulan ini tidak berkesan dan mereka kembali kepada getaran lama mereka, iaitu keraguan dan perjuangan. Anda mesti faham bahawa realiti fizikal mempunyai masa lengah. Ia seperti sebuah kapal besar. Ia mengambil masa untuk berpusing. Realiti semasa anda adalah gema, bayang-bayang getaran dan kepercayaan masa lalu anda.
Tugas anda bukanlah untuk bertindak balas terhadap gemar ini. Tugas anda adalah untuk tetap setia kepada getaran baru anda, tidak kira apa yang ditunjukkan oleh deria anda. Ini memerlukan apa yang Neville Goddard panggil diet mental. Anda mesti secara sedar memilih untuk tidak memberi makan kepada pemikiran dan emosi yang bertentangan dengan andaian anda. Apabila keraguan muncul, dan ia pasti akan muncul, anda tidak perlu melawannya. Melawan keraguan hanya memberinya lebih banyak tenaga. Sebaliknya, akui ia tanpa memberinya kuasa. Lihat ia sebagai program perisian lama yang masih berjalan di latar belakang. Anda boleh berkata kepada diri sendiri, itu dia lagi program ketidaklayakan lama. Saya nampak awak keraguan, tetapi saya tidak memilih untuk memberi tenaga kepada awak hari ini. Saya memilih untuk kembali kepada perasaan kepastian. Setiap kali anda melakukan ini, anda melemahkan laluan saraf lama dan menguatkan yang baru. Fikirkan tentang resonance. Jika anda memukul garpu tala pada frekuensi tertentu, garpu tala lain dengan frekuensi yang sama di dalam bilik akan mula bergetar dengan sendirinya. Anda adalah garpu tala pertama. Anda mesti memegang frekuensi anda, keadaan perasaan andaian yang dipenuhi secara konsisten. Alam semesta seperti garpu tala kedua tidak mempunyai pilihan selain mula bergetar selaras dengan isyarat yang anda siarkan. Tetapi jika anda terus menukar frekuensi anda setiap kali anda melihat realiti lama anda tidak akan pernah membenarkan resonans berlaku. Ini bukanlah tentang mengabaikan realiti. Ia adalah tentang memberi lebih banyak perhatian dan kepentingan kepada realiti di dalam diri anda daripada yang di luar. Sehingga yang di luar tiada pilihan selain akur kepada yang di dalam. Ini adalah tindakan iman yang paling utama, yang berakar umbi dalam undang-undang fizik kuantum itu sendiri. Anda tidak menunggu untuk melihatnya untuk mempercayainya. Anda percaya kepadanya supaya anda boleh melihatnya. Mari kita simpulkan kebenaran yang telah kita terokai hari ini. Kuasa terbesar anda tidak terletak pada tahap tindakan anda, tetapi pada keadaan kewujudan anda. Realiti tidak diperoleh melalui perjuangan, tetapi dibenarkan melalui penjajaran getaran. Prinsip kesederhanaan mendedahkan bahawa jalan menuju keinginan anda bukanlah dengan menambah lebih banyak usaha, kerumitan atau paksaan. Sebaliknya, ia adalah proses menolak. Menolak keraguan, menolak ketakutan, menolak keperluan untuk mengawal dan menolak kepercayaan bahawa anda tidak cukup baik. Apabila anda menolak lapisan rintangan ini, apa yang tinggal adalah diri anda yang sebenar. Makhluk yang berkuasa dan bergetar tinggi yang secara semula jadi selaras dengan kelimpahan, kegembiraan dan cinta. Perjuangan yang anda alami bukanlah tanda bahawa anda perlu mencuba lebih kuat. Ia adalah isyarat bahawa anda berada di luar penjajaran. Ia adalah jemputan dari alam semesta untuk berhenti menolak dan sebaliknya untuk menyerah kepada keadaan kesederhanaan. Untuk mencari ketenangan dalam pengetahuan bahawa semuanya sudah pun selesai. Anjakan terakhir yang perlu anda buat adalah dari cuba mencipta realiti anda kepada membenarkan realiti anda. Penciptaan membayangkan usaha dan pemisahan. Membenarkan membayangkan penyerahan dan kesatuan. Ia adalah pengiktirafan bahawa anda tidak terpisah dari medan kuantum. Anda adalah sebahagian daripadanya. Anda adalah gelombang di lautan kemungkinan yang tidak terhingga. Anda sudah pun memiliki semua yang anda inginkan dalam medan kuantum. Tugas anda bukanlah untuk membinanya dari awal, tetapi untuk menjadi padanan getaran kepadanya. Jadikan kesederhanaan dan koheren emosi sebagai keadaan semula jadi anda. Dan perhatikan bagaimana alam semesta menyusun semula dirinya di sekeliling anda. Jika video ini memberi anda satu anjakan perspektif yang berharga,
Tekan butang suka dan langgan saluran ini. Ini bukan sekadar saluran YouTube. Ini adalah satu gerakan untuk kita semua mengingati semula kuasa sebenar kita. Sebagai langkah terakhir komitmen anda kepada diri sendiri, tulis di ruangan komen di bawah. Saya memilih kesederhanaan. Dengan menuliskannya, anda mengisytiharkan kepada diri anda dan kepada alam semesta bahawa anda sudah bersedia untuk berhenti berjuang dan mula menerima. Anda sudah bersedia untuk membiarkan keajaiban berlaku.